Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya, Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan KRIM UNIZA diberi peluang untuk menyertai Festival of Ideas 2021. Umum mengetahui, inovasi pada hari ini merupakan satu penanda arah baru global dan sudah pasti menuntut kepada keupayaan penciptaan yang bukan sahaja bersifat baharu, unik dan bermanfaat, tetapi juga mampu berfungsi sebagai pemangkin kepada transformasi kemajuan sesebuah negara. Saya sebagai pengarah KRIM, mewakili pihak universiti akan sentiasa memberi sokongan padu kepada penyelidik untuk sama-sama membantu memacu kecemerlangan penyelidikan dan inovasi. Saya berharap dengan adanya FOI ini akan sentiasa menjadi medan terbaik dalam memberi ruang dan peluang kepada para penyelidik untuk menzahirkan idea-idea inovasi kepada produk bermanfaat untuk masyarakat, terutamanya dalam membantu meningkatkan taraf hidup komuniti setempat dan dunia secara global. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang diberkati sekalian, kami pihak Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan UNIZA ada mempunyai beberapa produk inovasi yang telah dikomersialkan. Untuk sesi kali ini, kami ada mengetengahkan dua jenis produk untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu yang pertama model bank susu patuh syariah dan yang kedua kaju hila. Kedua-dua produk ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikemukakan kepada masyarakat. Kedua-dua produk yang diketengahkan ini mampu memberi impak yang signifikan kepada ekonomi, sosial dan negara. Kami berharap dengan produk-produk yang dihasilkan di UNIZA ini dapat memberi pulangan kepada semua orang dan dapat memberi manfaat yang besar kepada seluruhnya. Model Bank Susu Patuh Syariah MBSPS merupakan sebuah inovasi yang direka dalam bentuk model yang mengandungi panduan untuk pihak berwajib membangunkan sebuah bank susu yang diurus secara patuh syariah. Susu ibu merupakan sumber pemakanan yang sangat penting dalam kehidupan awal seseorang bayi. Susu ibu menjadi lebih penting apabila bayi dilahirkan dalam keadaan pramatang. Keperluan bayi pramatang kepada susu ibu menjadi lebih mendesak, terutamanya pada hari-hari pertama kelahiran semasa ibu kandung masih belum mampu untuk mengeluarkan susu. Demikianlah juga ketika ibu meninggal dunia dijangkiti penyakit seperti HIV, hepatitis dan lain-lain. Akibatnya, bayi pramatang ini terpaksa diberikan susu formula. Lantaran itu, salah satu cara untuk mendapatkan bekalan susu ibu dengan lebih mudah, cepat dan selamat adalah melalui bank susu atau di barat lebih dikenali sebagai donor human milk bank. Walau bagaimanapun, praktis bank susu di barat adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam, terutamanya bagi mereka yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Amalan bank susu di barat yang menyembunyikan identiti penderma dan penerima susu ibu serta tidak dipertemukan antara satu sama lain boleh menyebabkan berlakunya pertindihan mahram susuan. Justru, kebarangkalian berlakunya perkahwinan sesama mahram adalah sangat tinggi. Permasalahan ini menyebabkan Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun 2011 memutuskan penubuhan bank susu di Malaysia adalah tidak diharuskan. Bagi menyelesaikan masalah ini, penyelidik UNIZA telah membangunkan model bank susu patuh syariah MBSPS yang komprehensif dan akan mempunyai pengkalan data yang lengkap untuk mengelak berlakunya pertindihan mahram susuan. Justru, model ini dicipta untuk memberi panduan kepada pihak berwajib bagi membina sebuah bank susu yang diurus secara patuh syariah. Ciri utama bank susu patuh syariah BSPS ini ialah mengamalkan konsep halalan thayyiban. Ianya bukan sahaja halal, bahkan ia terjamin kebersihan dan keselamatannya. Bank susu patuh syariah ini direka untuk memenuhi dua maqasid syariah yang utama, iaitu menyelamatkan nyawa bayi dan keturunan. Di BSPS, para penderma diberi pilihan sama ada mahu menjadi ibu susuan ataupun tidak. Bagi yang bersetuju untuk menjadi ibu susuan, mereka ini akan diberikan sijil yang diurus secara blockchain dan akan dipertemukan dengan anak susuan mereka.
Manakala bagi mereka yang tidak bersetuju untuk menjadi ibu susuan pula, satu aplikasi akan dibangunkan di mana seseorang bayi tidak akan menerima lebih daripada 4 kali penyusuan daripada ibu yang sama. Bagi memastikan pelaksanaannya selari dengan kehendak syarak dan keadaan semasa, penyelidik telah bertemu dengan beberapa orang mufti di Malaysia, antaranya Mufti Wilayah Persekutuan, Mufti Terengganu, Mufti Pahang, Mufti Sabah dan Timbalan Mufti Kelantan. Manakala untuk mempromosi MBS kepada masyarakat pula, penyelidik telah membentangkan dalam banyak seminar tempatan dan antarabangsa seperti di Turki, Jepun, Brunei, Indonesia dan Thailand. Kemuncak kejayaan penyelidik dalam membangunkan bank susu patuh syariah ini, mereka telah berjaya menyediakan sebuah kertas polisi terhadap pengharusan bank susu patuh syariah untuk diamalkan di negeri Terengganu. Mereka telah berjaya membentang kertas polisi ini di dalam Jawatan Kuasa Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu kali ke-13 penggal ke-13 yang bersidang pada 5 Oktober 2020. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Jawatan Kuasa Fatwa kali ke-13 penggal ke-13 ini telah mengharuskan pelaksanaan bank susu patuh syariah di negeri Terengganu. Ini menjadikan Terengganu sebagai negeri pertama yang telah mengharuskan bank susu patuh syariah di Malaysia. Adalah diharapkan dengan kelulusan dari pihak fatwa untuk membangunkan BSPS di Terengganu ini akan memberi ruang yang lebih besar kepada perkembangan perubatan di Malaysia yang selari dengan kehendak syarak. Semoga usaha murni ini akan mendapat sokongan daripada pelbagai pihak demi memastikan dua maqasid syariah, iaitu untuk menyelamatkan nyawa bayi pramatang dan menjaga kesucian mahram susuan terpelihara. Kita dapati bank susu patuh syariah ini sangat bermanfaat, khususnya untuk bayi pramatang. Dengan kepakaran para pendidik UNIZA, saya yakin projek ini boleh dilaksanakan di Hospital UNIZA. Negeri Terengganu dikurniakan dengan taburan hutan gelam yang sangat luas. Dalam rekod, negeri ini mempunyai taburan hutan simpan gelam terbesar di seluruh Malaysia. Pokok gelam atau nama saintifiknya Melaleuca cajuputipawal merupakan sejenis tumbuhan yang banyak terdapat di hutan Malaysia. Pokok gelam lazimnya tumbuh dengan banyak di satu lokasi, membentuk kawasan dikenali sebagai hutan gelam. Walau bagaimanapun, tumbuhan gelam ini kurang dimanfaatkan masyarakat tempatan disebabkan kurangnya pengetahuan tentang manfaat besarnya. Selain batang pokok dijadikan kayu api, perabot, arang dan pagar. Produk berasaskan minyak pati gelam dihasilkan menerusi projek kajian oleh penyelidik Institut Pendidikan Alam Sekitar Pantai Timur, ISERI, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Mempunyai khasiat untuk penjagaan kulit, antaranya meningkatkan kecantikan kulit, penyembuh luka dan keradangan luaran di samping mengandungi bahan aktif antibakteria yang tinggi. Kaju Healer adalah produk organik berasaskan tumbuhan herba semula jadi yang tidak mengandungi sebarang bahan kimia buatan yang biasa digunakan dalam produk kosmetik maupun farmasutikal. Produk ini mengandungi minyak pati tulen yang diekstrak dari daun pokok gelam dan dicampur dengan minyak zaitun ekstra virgin yang bertindak sebagai minyak pembawa dan pelembab. Produk minyak gelam ini berjaya dikomersilkan berasaskan konsep waste to wealth. Produk ini dapat memberikan manfaat kesihatan seperti merawat luka kecantikan kulit, migrain, alergi, sakit sendi, jerawat dan lain-lain lagi. Secara tradisional, minyak gelam digunakan untuk merawat luka dalam wanita seperti minyak angin untuk melegakan sakit-sakit otot. Masyarakat Melayu dahulu hanya menggunakan teknik rebusan terus daun gelam dan meminum airnya untuk tujuan rawatan pantang, demam atau ubat cacing. Kajian-kajian yang dibuat oleh penyelidik ISERI mendapati daun pokok gelam mempunyai pelbagai manfaat kesihatan
seperti antibakterial, anti-inflamasi, sedatif serta mententeramkan fikiran dan meredakan kesakitan. Iseri mengambil peluang ini untuk membangunkan teknologi pengekstrakan minyak pati tumbuhan berasaskan pokok gelam dan terhasillah produk Kaju Hila serta terbitan produk hiliran yang lain. Penyelidikan pokok gelam berpotensi tinggi dan zero waste. UNIZA telah berjaya menandatangani memorandum persefahaman bersama pihak Center for Economic Policy Research CEPR Malaysia bagi membangunkan produk berasaskan pati minyak gelam ini. Kerjasama ini melibatkan pengkomersialan serta pembangunan prasarana termasuk membina kilang bagi pengeluaran produk Kaju Hila yang dicadangkan dibina di atas tanah milik UNIZA. MOU yang ditandatangani ini dijangka dapat memberi manfaat kepada pelbagai pihak terutamanya membantu rakyat kategori B40 melalui peluang pekerjaan dan bekalan bahan mentah. Tahniah dan syabas diucapkan.